kes daripada kluster penjara Reman dan kluster penjara Seberang Perai. Kes-kes sememangnya terasing dalam penjara. Negeri-negeri Lembah Kelang pula merangkumi 11.5% daripada jumlah keseluruhan kes, iaitu negeri Selangor mencatatkan 68 kes. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mencatatkan 7 kes dan wilayah Persekutuan Putrajaya 1 kes. Ingin dimaklumkan, daripada 660 kes baru yang dilaporkan, terdapat 6 kes import yang telah mendapat jangkitan daripada luar negara yang melibatkan 2 warga negara dan 4 bukan warga negara, iaitu mereka pulang pada Singapura 3 kes, daripada negara Indonesia 2 kes dan daripada negara Filipina 1 kes. Daripada 654 kes penularan di dalam negara, 608 kes adalah warga negara Malaysia dan 46 kes adalah bukan warga negara. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 429 kes telah dilaporkan pada hari ini. 197 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19. 78 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 154 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Selangor, 68 kes telah dikesan pada hari ini. 38 kes daripada kluster sedia ada, 18 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19, termasuk 3 kes dengan sejarah pulang dari negeri Sabah. 4 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Kencana. 1 kes severe acute respiratory infection, iaitu SARI, yang juga mempunyai sejarah perjalanan pulang daripada negeri Sabah. 7 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Kedah, 113 kes telah dilaporkan, iaitu 112 kes daripada kluster sedia ada dan 1 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Pulau Pinang, 17 kes daripada kluster sedia ada dan di negeri wilayah Persekutuan Labuan, 7 kes telah dilaporkan, iaitu 5 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19 dan 2 kes saringan pulang daripada kawasan berisiko, iaitu di negeri Sabah. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pula, 7 kes telah dilaporkan, iaitu 3 kes daripada kluster sedia ada, 2 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Kencana dan 1 kes saringan pulang dari negeri Sabah dan 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Di negeri Johor, 3 kes telah dikesan, iaitu 2 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi di Sabah dan 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Di Sarawak, 3 kes saringan pulang dari Sabah telah dikesan. Di negeri Perak, 3 kes telah dilaporkan, iaitu 2 kes saringan individu bergejala dan 1 kes saringan kluster Simera. Di negeri Melaka, 2 kes telah dikesan, iaitu 1 kes daripada kluster utama dan 1 kes daripada saringan individu bergejala. Di negeri Sembilan, 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19 telah dikesan. Sehingga kini terdapat 108 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 35 memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 4 kes kematian berkaitan dengan COVID-19 pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 167 kes, iaitu bersamaan dengan 1% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes-kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 164, iaitu kes 11,152, seorang lelaki berumur 80 tahun, mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan penyakit gout. Beliau meninggal di Hospital Lahad Datu. Kes 165, iaitu kes 17,307, seorang perempuan berumur 63 tahun, bergejala penyakit darah tinggi dan kencing manis. Beliau meninggal di Hospital Queen Elizabeth. Kes ke-166, iaitu kes 17,308, seorang wanita berumur 73 tahun, berpenyakit
penyakit darah tinggi dan meninggal di Hospital Duchess of Kent. Kes ke-167 iaitu kes 17,309, seorang perempuan berumur 47 tahun berpenyakit darah tinggi meninggal di Hospital Duchess of Kent. Kementerian mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat satu kluster baru yang telah dikenal pasti hari ini, iaitu melibatkan daerah Ulu Langat, Petaling, Kelang dan Gombak di negeri Selangor, Ceras di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta daerah Johor Bahru, Batu Pahat dan Pontian di negeri Johor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 13,805 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 7 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 16 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 14 Oktober 2020 jam 12 tengah hari, sejumlah 23 individu telah disaring, di mana 17 kes dikesan positif COVID-19, 4 individu negatif dan 2 individu masih menunggu keputusan. Sejak beberapa hari kebelakangan ini, terdapat peningkatan jumlah kluster-kluster baru yang dilaporkan terutama di Semenanjung Malaysia, di samping peningkatan kes dalam kluster-kluster yang sedia ada. Berikutan daripada peningkatan jumlah kes dan kluster yang aktif ini, terdapat beberapa daerah di Semenanjung Malaysia yang telah berubah menjadi zon kuning dan merah. Sehingga 14 Oktober 2020, sebanyak 52 daerah dilaporkan menjadi zon kuning dan sebanyak 19 daerah telah menjadi zon merah di seluruh Semenanjung Malaysia. Pelbagai tindakan diambil oleh Kementerian Kesihatan, misalnya dengan menjalankan active case detection, meneruskan aktiviti-aktiviti surveillance di klinik-klinik Sentinel dan hospital-hospital, aktiviti pembersihan dan nyakuman serta meningkatkan ujian pengesanan, pengasingan dan rawatan kepada dalam komuniti. Dalam masa yang sama, kementerian dengan kerjasama pelbagai agensi berusaha memberikan penjelasan, khidmat nasihat dan didikan kepada masyarakat agar terus membudayakan norma baru kehidupan agar kita dapat memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19. Oleh itu, kementerian ingin mengajak rakyat Malaysia dari semua lapisan masyarakat untuk terus bersatu dan bersama-sama dalam perjuangan membendung penularan COVID-19 sebelum situasi pandemik ini menjadi lebih parah. Masyarakat, komuniti dan individu perlu berganding bahu dalam usaha ini dan sama-sama mematuhi segala prosedur operasi standard iaitu SOP yang telah ditetapkan. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kementerian yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru. Elakkan 3S dan 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded places. Elakkan kawasan yang sempit, confined spaces. Dan elak bersembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat peletup muka di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala. Dan amaran daripada kementerian yang sering ditekankan ialah berkonsep kepada peringatan, elakkan bersalaman, bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Dapatkan rawatan segera jika bergejala. Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru. Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada WHO.
Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan Kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan penggembara dan pemasautin tetap Malaysia yang positif COVID-19 dari 3 April hingga 14 Oktober 2020. Jumlah kes yang telah dikesan adalah 1,120 kes. Pun begitu, hari ini kita ada pertambahan 6 kes, iaitu 3 kes pulang daripada negara Singapura, 2 daripada Indonesia dan juga 1 kes daripada negara Filipina. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 14 Oktober 2020. Jumlah kluster yang telah dilaporkan setakat ini kepada Kementerian Kesihatan ialah 174 dan Kementerian Kesihatan telah berjaya menamatkan 103 kluster iaitu setelah pemantauan 28 hari. Terkini kluster yang aktif adalah 70 kluster dan pada hari ini 28 kluster ada pertambahan kes iaitu kluster Tembok ada pertambahan 109 kes menjadikan jumlah keseluruhan 1,443 kes. Jumlah individu yang disaring ialah 6,682 individu dan 12 individu masih dirawat di unit rawatan rapi melibatkan 1 kes kematian untuk kluster Tembok. Kluster ramai-ramai di Sandakan Sabah ada pertambahan 39 kes menjadikan jumlah keseluruhan 116. Jumlah individu yang saring ialah 658. Kluster 7 Serangkai di Tuaran Sabah ada pertambahan 24 kes menjadikan jumlah keseluruhan 78 kes. Jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 1,665 individu. Kluster yang keempat iaitu kluster penjara Reman di Timur Laut Pulau Pinang ada pertambahan 11 kes menjadikan jumlah keseluruhan 189 kes. Jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 2,685 individu. Kluster Bah Manggis ada pertambahan 10 kes menjadikan jumlah kes ialah 19. Jumlah individu yang disaring ialah 565 individu. Kluster Simera ada pertambahan 9 kes menjadikan jumlah keseluruhan 31. Jumlah individu yang disaring ialah 255. Kluster Kencana iaitu kluster yang baru ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah keseluruhan 17 kes. Jumlah individu disaring 23. Kluster Penjara Seberang Perai ada pertambahan 6 kes yang menjadikan jumlah kes ialah 9. Individu yang disaring setakat ini ialah 226. Kluster Utama ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah kes ialah 27. Jumlah individu yang disaring 283. Kluster Banner di Sabah ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah keseluruhan 19 kes dan jumlah individu disaring setakat ini ialah 71. Kluster Tasik ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes 17. Jumlah individu disaring 248. Kluster Benteng Lahad Datu ada pertambahan 3 kes dan jumlah kes setakat ini ialah 1,018 kes. Dan jumlah individu yang telah kita saring di Sabah ialah 16,411. Kluster Jalan Meru ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 102. Jumlah individu yang disaring ialah 923. Kluster Bah Tropicana ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 29 kes. Jumlah individu yang disaring ialah 398. Kluster Sungai Wei ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 28, jumlah individu yang disaring 207. Kluster Seri Anggerik ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 22, jumlah individu disaring 97. Kluster Laut di Kunak Sabah ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 117, jumlah individu yang disaring 617. Kluster Benteng Pelabuhan Kelang ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes ialah 56. Jumlah individu disaring 422. Kluster Bah Kenangan di Ulu Langat ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 20 dan jumlah individu disaring 38. Kluster Bah Ros ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 11. Jumlah yang individu yang disaring 552. Kluster Kolong di Keningau Sabah ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 10. Jumlah yang disaring 107. Kluster Pulau ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 53
jumlah yang disaring ialah 1,036 individu. Kluster Bestari ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 20, jumlah yang disaring 48. Kluster Baiduri di Ulu Langat, Selangor ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 20 dan jumlah yang disaring 45. Kluster Selasih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 19 dan jumlah individu disaring 289. Kluster Bah Ketil ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 15, jumlah yang disaring 473. Kluster Pantai ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 9, jumlah yang disaring 319. Kluster Jalan Bomba di Sandakan Sabah ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes ialah 6, jumlah yang disaring 92 individu. Dan 43 kluster aktif yang lain tiada pertambahan kes pada hari ini. Seterusnya kita lihat kepada laporan kapasiti 60 makmal COVID-19 yang menjalankan ujian RTK antigen setakat pada 13 Oktober 2020 ialah 38,154 ujian seharian, dan semalam kita berjaya melaksanakan 16,472 ujian, iaitu bersamaan dengan 43%. Seterusnya kita lihat laporan kapasiti harian 3 makmal COVID-19 di Sabah pada 13 Oktober 2020. Kapasiti maksima untuk 3 makmal ni ialah 2,500 dan sampel yang diterima semalam ialah 1,189. Dan ujian yang dilaksanakan ialah 588 bersama dengan 24%. Dan dilaporkan jumlah kumulatif ujian RTK antigen sehingga 13 Oktober 2020 adalah sejumlah 280,970 ujian. Dan semalam iaitu 13 Oktober kita berjaya melaksanakan 4,919 ujian. Dan kadar positif keseluruhan ialah 2,134 bersamaan dengan 0.8%. Dan ujian RTK antigen lebih pada 50% dilaksanakan di negeri Sabah. Seterusnya, kesimpulannya pada hari ini kita mendapati 660 kes telah pun dilaporkan dan kita ada 6 kes jangkitan kes import dan yang selebihnya adalah penurunan tempatan. Dan hari ini kita lihat di negeri Sabah kes yang tercatat ialah 429 berbanding dengan semalam ialah 443. Pertambahan kes hari ini kita lihat ialah dari negeri Kedah iaitu 113 kes dibandingkan dengan hanya 60 kes semalam. Jadi pada keseluruhannya kita ada 660 kes. Seterusnya kalau saya pergi ke soalan, iaitu soalan pertama daripada bernama, iaitu semalam Tan Sri ada membuat pengumuman mengenai jemputan terhadap bekas pesakit COVID-19 bagi menyertai kajian membujur tindak balas antibodi neutralisasi di kalangan pesakit COVID-19 di Malaysia. Bagaimanakah prosedur kajian ini dijalankan dan mengapakah jemputan ini dibuat secara terbuka melalui laman Facebook, serta apakah jaminan Kementerian Kesihatan bahawa data bekas pesakit ini tidak akan tersebar kepada pihak ketiga. Jadi pengumuman untuk ujian sememangnya sering kita wawarkan di laman rasmi ataupun Facebook Kementerian Kesihatan. Misalnya contohnya kita melaksanakan kajian National Health and Mobility Survey dan makluman umum akan dibuat oleh Institut Kesihatan Umum di laman sosial Kementerian Kesihatan Malaysia. Makluman umum akan dalam kajian tersebut tindakan antibody neutralisasi di kalangan pesakit COVID-19 di IMR akan dijalankan di IMR, dan maklumat ini akan diselidiki dan dikaji supaya kita dapat tahu darah yang kita ambil dan juga sejarah yang telah pesakit melalui pengalaman pesakit yang melalui rawatan dan sebagainya akan diselidiki, dan kita akan lihat kepada keberkesanan iaitu respon antibody dalam pesakit tersebut. Sama ada tempoh antibody ini akan kekal ataupun ada kemerosotan antibody selepas rawatan. Jadi kalau kita lihat pada kajian awal kita iaitu pada
satu kumpulan kluster di Sungai Lui contohnya, kita dapati antibody ni semakin berkurangan selepas 8 minggu. Jadi kita perlukan lebih ramai pesakit-pesakit tampil ke depan supaya kita dapat menggunakan darah tersebut untuk kita melihat pada ujian dan juga kekekalan antibody dalam tubuh seseorang tu. Sama ada akan merosot selepas 3 bulan ataupun tidak. Jadi ini penting untuk kita melihat. Kalau antibody merosot selepas 3 bulan, jadi mungkin pesakit tersebut boleh dijangkiti semula. Ataupun kalau kita lihat ada lagi kajian-kajian lain yang menaiki kesan-kesan iaitu jangka panjang pada organ-organ tertentu, sama ada side effect ataupun selepas pulih ada tak kesan jangka panjang pada pesakit tersebut. Seterusnya kita lihat kepada soalan kedua iaitu semalam dimaklumkan 57.9% kes positif membabitkan pengunjung daripada Sabah adalah mereka yang tiba sebelum 27 September. Adakah kementerian akan wajibkan pengunjung dari Sabah sebelum 27 September untuk menjalani saringan berbanding dengan hanya galakan? Jadi kalau kita lihat saringan di pintu masuk antarabangsa dan domestik kepada mereka yang pulang dari negeri Sabah, iaitu kita laksanakan tepat pada 27 hari bulan. Dan mereka yang pulang sebelum 27 hari bulan dan kalau ada gejala diwajibkan untuk mereka datang ke klinik-klinik kesihatan untuk kita mengambil darah dan juga buat pemeriksaan kesihatan. Tetapi mereka yang tidak ada gejala yang balik daripada 20 hingga 26 hari bulan September, mereka juga amat digalakkan untuk datang ke klinik untuk menjalankan saringan. Tapi kalau kita lihat sekarang ni, tempoh 14 hari telah pun berlalu untuk mereka yang balik pada 20 hari bulan contohnya. Jadi dalam tempoh masa 14 hari, kalau mereka ada berjala, mereka telah pun dikenal pasti dan diberi rawatan di hospital di Kementerian Kesihatan. Dan kedua ialah kita selepas 27 hari bulan, jadi mereka yang balik kita akan laksanakan saringan di pintu masuk antarabangsa dan domestik dan juga kita akan keluarkan HSO dan memakai gelang. Dan kalau kes yang positif kita akan masukkan ke hospital. Tetapi kes yang negatif tetapi ada terdedah pada kes yang positif, mereka akan jalankan kuarantin wajib untuk 14 hari. Dan kalau mereka yang kes yang negatif tetapi ada gejala, mereka juga akan dikuarantinkan wajib untuk tempoh 14 hari. Tapi mereka yang tidak bergejala, ketika tu kita menggalakkan mereka untuk melaksanakan kuarantin kendiri. Ini adalah kerana pada masa tu hanya 4 zon yang positif. Pada 27 hari bulan masih belum lagi diisytiharkan 4 zon ataupun 4 daerah di negeri Sabah ialah zon merah ataupun kawasan yang zon merah. Jadi bila diisytiharkan hanya 4. Tetapi pada 11 Oktober iaitu baru-baru ni 11 Oktober 2020 semua kes yang pulang dari negeri Sabah akan dikeluarkan, akan diuji dan akan diswab dan HSO akan dikeluarkan dan semua akan pakai gelang untuk kuarantin tempoh 14 hari. Ini adalah wajib. Ini adalah kerana kalau kita lihat seluruh negeri Sabah telah dilaksanakan PKP bersyarat. Jadi ini adalah kawasan yang berisiko dan berisiko dah ada tinggi dan kita mewajibkan kuarantin 14 hari. Seterusnya ialah soalan ketiga daripada Malaysia kini. 2 hari yang lepas, Tan Sri memaklumkan 58% katil ICU sementara dan 71 katil hospital di 9 hospital Kuwait negeri Sabah telah digunakan. Apakah langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi keadaan ini? Sehingga 13 Oktober 2020, kadar penggunaan bagi katil ICU adalah 110. Iaitu penggunaan bagi 110 katil ICU adalah 57%. Jadi di negeri Sabah daripada 9 hospital kita ada 110 katil ICU dan penggunaan ialah 57%. Manakala kadar penggunaan
1,018 katil di 9 buah hospital COVID-19 adalah 71%. Jadi kadar penggunaan 4,161 katil di 19 pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah adalah hanya 23%. Jadi kalau kita lihat kes-kes yang tak ada gejala ataupun gejala ringan, kita akan tempatkan mereka di 19 pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah. Dan kes tahap 3, tahap 4 dan tahap 5 akan ditempatkan ke hospital 9 hospital di negeri Sabah. Jadi kita akan memantau dengan lebih mendalam lagi dan teliti untuk melihat perkembangan kes-kes. Jadi kita lihat semalam pun ada peningkatan kes-kes yang telah pulih dan discharge pada ward, iaitu 350. Dan kita sekarang ni kena melihat kepada keperluan iaitu ventilator, kita ada 180 ventilator di negeri Sabah, penggunaan hanya 30%. Jadi bagi mengurangkan lagi beban di hospital, kes-kes COVID-19 kategori 1 dan 2 dihantar kepada pusat rawatan, pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah dan setelah diperiksa dan dibenarkan oleh doktor. Dan selain itu, hospital sempurna kini boleh menempatkan pesakit COVID-19 di mana hospital ini mempunyai 70 katil dan kita telah khaskan 8 katil untuk kes-kes positif COVID-19. Dan juga kita tengah melihat keupayaan hospital ini untuk menambah 2 lagi katil ICU dan insyaAllah kita akan buka katil ICU untuk hospital sempurna ni dalam masa sehari 2 lagi. Dan kalau kita lihat kepada keseluruhannya, iaitu Hospital Queen Elizabeth ada 684 katil. Jumlah katil yang kita khaskan untuk pesakit COVID adalah 324. Dan bilangan pesakit terkini ialah 237, iaitu kadar penggunaan ialah 73%. Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas Sabah, jumlah katil adalah 642 dan jumlah katil untuk pesakit COVID ialah 110 dan bilangan pesakit COVID setakat ini ialah 105, pengisian ialah 95%. Untuk Hospital Tawau, jumlah katil adalah 413 dan jumlah katil untuk pesakit COVID ialah 214 dan bilangan pesakit COVID sekarang ni di Hospital Tawau ialah 178, pengisian ialah 83%. Untuk Hospital Lahadatu, jumlah katil adalah 226 dan jumlah katil untuk pesakit COVID adalah 131 dan pengisian sekarang ni adalah 92 dan iaitu bersamaan dengan 70%. Untuk Hospital Duchess of Kent, iaitu bilangan katil adalah 389 dan jumlah katil yang dihaskan untuk pesakit COVID adalah 164. Bilangan pesakit setakat ni adalah 87, iaitu pengisian 54%. Untuk Hospital Keningau, iaitu hospital yang ada 212 katil, kita khaskan 35 katil untuk pesakit COVID dan pengisian hanya 18 bersama dengan 51%. Untuk Hospital Kota Marudu, ada 109 katil, kita khaskan 12 katil untuk pesakit COVID dan pengisian adalah 3 pesakit, hanya 25%. Untuk Hospital Kudat ada 152 katil dan kita khaskan 2 katil untuk pesakit COVID, pengisian hanya 1 pesakit, iaitu 5%. Dan Hospital Sempurna ialah hospital yang kita ada 70 katil dan kita khaskan 8 katil dan pengisian setakat ni ialah 2 katil, iaitu bersamaan dengan 25%. Dan saya sekali lagi ingin mengambil kesempatan ini untuk menasihati saya dan juga rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP. Terutamanya pastikan kita duduk di rumah kalau tiada urusan di luar. Kalau ada urusan di luar, urusan penting, pastikan kita patuh kepada SOP, iaitu amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, pastikan kita kerap mencuci tangan dan juga memakai penutup muka. Dengan 3 kaedah ini, kita boleh mengurangkan jangkitan penularan COVID-19 dalam negara kita. Jadi sama-samalah kita membantu Kementerian Kesihatan dan negara kita untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 secepat mungkin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.